Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Rejab 23 Februari. Bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Wanita luah rasa kecewa di TikTok. Nasib warga emas OKU akhirnya terbela. Juga dua produk rumusan bayi dikesan mengandungi bakteria. Tindakan seorang wanita yang meluahkan rasa kecewanya terhadap pihak berwajib di media sosial sebagaimana yang tular petang semalam bukan berniat untuk menimbulkan kekecohan. Sebaliknya, menurut Diwiana Muhammad, 37 tahun, tindakan itu merupakan jalan terakhir demi ibunya selepas mendakwa permohonan bantuan yang dibuat sejak setahun lalu tidak mendapat sebarang maklum balas. Semalam video yang dimuat naik Diwiana di TikTok tular sehingga mencecah 600,000 tontonan. Menurut Diwiana, dia langsung tidak berniat menyentuh sensitiviti agama, namun kecewa kerana ibunya Selama Hamid, 73 tahun, yang berstatus orang kurang upaya OKU masih belum mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK. Sebab Yana dah usaha macam-macam. Sampai kita orang dah sanggup pecahkan tabung tu nak beli pampers mak. Sebab kita orang memang tak ada duit dah. Meniaga pun 10 biji burger pun susah nak jual. Kami try lah minta dekat badan lain kan. Tapi mungkin bukan rezeki Yana waktu tu. Tak sampai macam ni pun datangnya. Kawan Yana kata, hanya satu je benda boleh tolong kau, sama ada kau viralkan ataupun kau pergi ke gereja untuk minta. Sebab di gereja, diorang bagi tahu Yana terus dapat. Jelas Diwiana, sebelum membuat video tular terbabit, dia hanya mempunyai RM16 duit akhir dari tabung anaknya untuk membeli lampin pakai buang dan makanan anak-anak. Diwiana berkata sebelum ini dia bersama suami Taufik Ikmal Muhammad Yusof, 25 tahun, ibu dan 6 anaknya termasuk 3 anak dari perkahwinan terdahulu tinggal di Ceras, Kuala Lumpur sebelum mereka berpindah ke Sungai Manik, Perak kira-kira 2 tahun lalu. Bantuan RM350 JKM Wilayah Persekutuan yang diterima ibunya dari 2017 hingga April 2020 bagaimanapun terputus dan Diwiana terpaksa membuat permohonan baru daripada JKM Perak pada 20 Januari 2021 namun diberi alasan borang hilang. Hari ini pelbagai pihak tampil memberi bantuan termasuk pihak JKM dan Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Perak, Datuk Dr. Wan Rashikin Wan Nordin. Menurut Datuk Dr. Wan Rashikin, kelemahan sistem e-bantuan JKM diakui penyebab bantuan kepada keluarga terbabit tidak diproses awal. Permohonan tersebut tidak dapat diproses melalui sistem e-bantuan JKM kerana namanya berada di dalam sebagai klien JKM wilayah persekutuan, belum lagi dikeluarkan. Jadi selepas itu rasanya dah dikeluarkan, pengarah JKM sendiri telah menguruskannya. Saya ingat baru lagi lah ya. Kita baru lagi sebabnya kita tak boleh proses kerana dalam sistem e-bantuan tersebut kalau merupakan orang kata penerima pada negeri yang lain, maka kita tidak boleh prosesnya. Mengakui kekhilafan tersebut, katanya JKM telah meluluskan bantuan kepada Ibu Diwiana sebanyak RM500 sebulan bermula Mac ini. Datuk Dr. Wan Rashikin berkata JKM juga akan memberikan kios mudah alih yang boleh dilipat bagi memudahkan Diwiana dan suaminya berniaga burger. Selain itu, katanya pegawai psikologi JKM juga akan memberi bantuan kaunseling untuk membantu menangani emosi Diwiana. Baik, polis membuka kertas siasatan ke atas pengguna Facebook dikenali sebagai Profesor Dr. Ramasamy yang memuat naik kenyataan yang berunsur provokatif dan mencetuskan rasa tidak puas hati pelbagai pihak kerana mengaitkan pihak berkuasa agama Perlis. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata pihaknya setakat ini menerima 6 laporan membabitkan hantaran itu di Facebook pada 13 Februari lalu.
Kenyataan dipercayai dimuat naik Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang Dr. P. Ramasamy bertajuk penukaran agama secara unilateral di Perlis. Perasaan situasi yang berulang lagi itu dikatakan mempunyai istilah pengislaman unilateral, penculikan, manipulasi, paksaan dan ancaman dalam mengulas isu hak penjagaan 3 anak ibu tunggal dikenali Loh Sio Hong. Menurut Datuk Seri Abdul Jalil, siasatan dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT bahagian pendawaan Undang-Undang JSJ Bukit Aman mengikut Seksyen 505-C dan 504 Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kenyataan itu didakwa dengan niat mengapikan mana-mana golongan atau kaum. Kenyataan mengaibkan boleh menyebabkan pecah keamanan serta penggunaan tidak wajar rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Kemarin, Mahkamah Tinggi memerintahkan 3 beradik yang dalam jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat diserahkan kepada ibu mereka Siu Hong selepas membenarkan permohonan habeas corpus difailkan ibu tunggal itu. Hakim Datuk Colin Lawrence Sukirah berkata, menurut perintah Mahkamah Tinggi bertarikh 31 Mac 2021, pemohon diberikan hak penjagaan dan kawalan tunggal ke atas ketiga-tiga anaknya. Dalam padi itu, Abdul Jalil berkata tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana individu sengaja menggugat ketenteraman serta keselamatan awam. Pertuduhan terhadap Raja Bomoh atau Ibrahim Mat Zain dan Puteri Zaleha atau nama sebenarnya Suliaha Abdul Hamid di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh hari ini atas kesalahan mencela dan menghina agama Islam ditangguhkan 2 bulan. Hakim Syari'i Azam Saad membenarkan permohonan lanjutan tempoh siasatan dan menetapkan 25 April ini untuk pertuduhan semula. Mahkamah membuat ketetapan berkenaan selepas membenarkan permohonan pendakwa syar'i Negeri Perak Suhaili Ishak yang dikemukakan mengikut Seksyen 22 Enakmen Tata Cara Jenayah Perak 2004. Suhaili pada prosiding itu tidak mengemukakan kertas pertuduhan dan meminta tempoh lanjutan 2 bulan bagi menjalankan dan melengkapkan siasatan. Ibrahim juga turut memohon tempoh lanjutan pendakwaan selama 3 bulan dengan alasan perlu berada di Johor dan Sabah. Azam bagaimanapun menetapkan lanjutan hanya selama 2 bulan dan ia adalah penangguhan akhir kerana ketetapan Mahkamah Kes tidak boleh melebihi tempoh 3 bulan. Sebelum ini, media melaporkan Jabatan Agama Islam Perak membuka kertas siasatan terhadap Ibrahim dan Suliaha berhubung satu ritual menolak banjir dilakukan di dataran JPS di Teluk Intan. Menerusi rakaman berdurasi 25 minit itu, Ibrahim mendakwa upacara berkenaan adalah petua zaman dahulu dan meminta semua tempat surut air bukan sahaja di Teluk Intan tetapi seluruh Malaysia, seluruh Kepulauan Melayu dan seluruh dunia. Suliaha pula mendakwa tilikannya menunjukkan Teluk Intan akan ditenggelami banjir dan apa yang dilakukan itu bagi mengelak musibah bencana itu. 2 produk rumusan bayi keluaran Abbott Nutrition Sturgis dari Amerika Syarikat dikesan mengandungi bakteria Chronobacter sakazaki dan Salmonella Newport. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Kementerian Kesihatan KKM juga telah mengenakan tindakan penolakan di semua pintu masuk negara ke atas produk terlibat. Menurut beliau, hasil siasatan KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan mendapati hanya 2 produk rumusan bayi yang terlibat, iaitu Alimentum 400 gram dan Human Milk Fortifier. Katanya produk itu dikesan dengan nombor batch yang dimulai dengan digit 22 hingga 37 pada kod bar di bekas bernombor K8, SH atau Z2 serta mempunyai tarikh luput 1 April 2022 dan seterusnya. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, KKM juga mengesahkan bahawa pihak syarikat telah menarik balik produk terlibat yang berada di pasaran tempatan secara sukarela. Justru Dr. Nur Hisham meminta semua peniaga, termasuk peniaga dalam talian yang masih mempunyai stok produk berkenaan agar menghentikan serta-merta penjualan dan menghubungi pejabat kesihatan daerah terdekat. Tamanya ibu bapa dan penjaga pula dinasihatkan untuk mengenal pasti batch kod rumusan bayi berkenaan serta berhenti menggunakan produk yang terlibat dan memantau kesihatan bayi serta segera mendapatkan rawatan sekiranya bayi mempunyai gejala selepas meminum rumusan susu bayi tersebut.
Penuntut kolej kerugian lebih RM32,000 selepas menjadi mangsa akibat ditipu oleh individu yang menyamar sebagai pegawai lembaga hasil dalam negeri. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintenden Hu Chang-Hook berkata mangsa berusia 21 tahun dipercayai menerima panggilan Ahad lalu dan dimaklumkan bahawa dia mempunyai tunggakan bagi syarikat yang didaftar atas namanya. Mangsa dilapor tidak mempunyai syarikat namun disebabkan panik, mangsa menyerahkan nombor akaun bank bagi tujuan sekatan sebagaimana diminta. Chang Hook berkata mangsa menyedari ditipu sebelum membuat semakan dan mendapati ada transaksi pengeluaran wang dari akaun mangsa ke akaun individu lain. Wang milik mangsa dipindahkan ke dua akaun berasingan membabitkan jumlah RM20,850 dan RM11,600. Jenayah penipuan dalam talian di Kelantan meningkat kepada 788 kes sepanjang 2021 berbanding 737 kes bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mamat berkata statistik itu dilihat membimbangkan dengan kerugian keseluruhan mencecah hampir RM20 juta. Manakala bagi tahun 2021, penipuan e-dagang meningkat kepada 309 kes membabitkan RM1.4 juta, pinjaman tidak wujud sebanyak 130 kes dengan nilai RM1.3 juta dan penipuan pelaburan dalam talian 85 kes dengan nilai RM1.6 juta. Dan lately ni, akhir-akhir ni kita melihat rakyat kita terutama golongan belia terkesan apabila mereka mencari pekerjaan melalui media sosial. Ini yang bahaya. Kerana mungkin kekurangan ilmu ataupun ada perasaan terdesak untuk mendapat pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita buat permohonan melalui online, tersalah pilih. Tersalah pilih masuk dalam perangkap mereka, maka kerja tak dapat. Duit yang kita ada simpanan sikit akan terbang. Ini yang saya nak bagi kesedaran kepada masyarakat kita supaya dapat mengelakkan kejadian-kejadian ini. Mengulas lanjut, Datuk Syafiin berkata siasatan pihaknya mendapati kebanyakan sindiket skam ketika ini menyamar dalam pelbagai bentuk dengan menggunakan talian telefon, email dan melalui platform media sosial. Terbaru pihaknya mengesan kegiatan mencari keldai akaun dengan menyasarkan orang kampung. Beliau berkata dalam usaha menangani kes yang semakin membimbangkan di negeri itu, pihaknya telah menubuhkan pasukan khas bagi memberi penerangan dan kesedaran berhubung jenayah skam. Datuk Syafiin ditemui selepas lawatan Ketua Polis Kelantan dan Ketua Jabatan serta Ketua Polis Daerah Kontingen Kelantan di TV Al-Hijrah pagi tadi. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Keluarga Polis atau PERCAP Kontingen Kelantan, Datin Zairihan Cik Harun berkata pihaknya telah membantu kira-kira 90 keluarga PDRM yang tidak bernasib baik di negeri itu. Ia termasuklah mereka yang menghidap sakit kronik, balu, anak yatim, anak istimewa dan kurang upaya. Sebaik saja kita masuk kepada fasa 4, kita boleh bergerak. Jadi saya bersama dengan tim PERCAP Kelantan telah melaksanakan program berkenaan lah. Ada yang kita pergi ke rumah, ada pergi hospital yang boleh kita melawat, kita pergilah. Kemudian ada yang kita pergi ke daerah-daerah dan mengenal pasti siapakah yang layak menerima mengikut kriteria tu. Jelasnya selain anggota keluarga PDRM, bantuan turut diberikan kepada bukan anggota yang bekerja di Pejabat Polis Kontingen Kelantan. Pengawal Keselamatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan memperdayakan seorang lelaki untuk memberi RM5,500 bagi membantu membebaskan tunang lelaki berkenaan dari sebuah pusat pemulihan dadah.
Bagi pertuduhan pertama, Maslan Atan yang berusia 59 tahun didakwa melakukan kesalahan berkenaan pada 11.10 malam pada 12 Oktober 2018 di sebuah stesen minyak di kilometer 29 Lebuh Raya Pasir Gudang, Johor Bahru. Dia didakwa menipu Muhammad Azam Mat Hassan dengan curangnya mendorong beliau untuk menghantar wang bernilai RM500 menerusi akaun bank miliknya. Ia bertujuan membantu membebaskan seorang penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Izairin Sasli di Bacok, Kelantan. Manakala bagi pertuduhan kedua, suspek didakwa sekali lagi menipu mangsa dan mendorong beliau untuk menghantar wang tunai RM5,000 bagi tujuan sama pada 18 Disember 2018 di Johor Bahru. Suspek didakwa mengikut Seksyen 417 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh sampai 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hakim Mahkamah Session Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail membenarkan suspek diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin warga negara tempatan. Mahkamah menetapkan 24 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun berdepan detik cemas selepas kaki kanannya tersangkut dalam lubang tandas di rumahnya di Jalan Kubur Panjang di Pendang hari ini. Usaha mengeluarkan kaki mangsa dilakukan Angkatan Pertahanan Awam APM sebaik menerima panggilan jam 10 pagi tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Pendang Lieutenant Yuslina Muhammad Yusof berkata sebaik tiba di lokasi kejadian, kanak-kanak itu sedang menangis kerana panik dan anggota memujuk dan menenangkan mangsa. Jelas Yuslina, anggota APM mengambil masa lebih 45 minit sebelum kaki mangsa berjaya dikeluarkan. Menurut beliau, usaha itu dilakukan dengan berhati-hati bagi mengelak berlaku kecederaan retak atau kaki kanak-kanak itu patah. Yuslina berkata sebaik berjaya dikeluarkan, anggota APM memberi rawatan awal sebelum kanak-kanak terbabit dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan lanjut. Baik, selepas ini 93% kesan adverse vaksin COVID-19 tidak mengalami gejala serius. 25,211 laporan kesan adverse susulan imunisasi AEFI vaksin COVID-19 diterima bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA daripada 65 juta dos yang diberikan setakat 18 Februari lepas. Pengarahnya Dr. Ros Hayati Muhammad Sani bagaimanapun berkata 93% daripada laporan tersebut hanya mengalami gejala tidak serius dan kebiasaannya akan pulih dalam masa 1 atau 2 hari. 25,211 laporan AFI termasuk 1,186 laporan yang melibatkan dos penggalak vaksin COVID-19. Dan terdapat 37 laporan bagi penerima vaksin golongan kanak-kanak sehingga daripada kanak-kanak daripada 5 hingga 11 tahun dilaporkan adalah bagi kes-kes yang tidak serius. Seperti demam, sakit pada tempat suntikan, sakit kepala, sakit otot dan keletihan. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, sebanyak 1,758 laporan AEFI dikategorikan sebagai serius. Namun berdasarkan data yang diterima, Malaysia masih mencatatkan kadar AEFI yang rendah berbanding negara luar. Dalam pada itu, Dr. Ros Hayati memaklumkan NPRA juga sentiasa memantau laporan adverse events of special interest yang melibatkan radang otot jantung atau lapisan jantung, myocarditis atau pericarditis serta pembekuan darah vena dengan kiraan platelet rendah. Jelasnya gejala tersebut sering berlaku kepada penerima vaksin COVID-19 community atau Pfizer. NPRA memaklumkan sebanyak 44 laporan kematian diterima. Bagaimanapun, 22 daripada kematian tersebut didapati tiada hubung kait dengan vaksin yang diterima hasil siasatan Jawatankuasa Khas Pharmacovigilance Vaksin COVID-19 JFK. Manakala 22 laporan lagi masih dalam siasatan. Kerajaan Negeri Terengganu dan Sabah tidak mewajibkan pengambilan dos penggalak bagi individu yang mahu mengerjakan solat Jumaat. Bagaimanapun, syarat sebelum ini iaitu wajib lengkap 2 dos masih terpakai.
Memetik laporan berita harian, Mufti Sabah Datuk Bungsu Elias Aziz Jaafar berkata, pihaknya setakat ini tidak mewajibkan dos penggalak sebagai syarat memasuki masjid atau surau, sebaliknya memadai hanya menerima 2 dos lengkap vaksin sahaja. Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam, Datuk Syekh Harun Syekh Ismail berkata, jemaah yang lengkap 2 dos vaksin diberi kebenaran hadir menunaikan solat Jumaat walaupun tanpa suntikan dos penggalak. Bagaimanapun, jemaah digalakkan untuk mendapatkan suntikan dos penggalak. Semalam Kerajaan Negeri Selangor membuat ketetapan baharu di mana bermula 25 Februari ini hanya jemaah lengkap 2 dos vaksin dan dos penggalak sahaja dibenarkan hadir menunaikan solat Jumaat di masjid seluruh Selangor. Langkah itu sejajar arahan mempertingkatkan penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard SOP di masjid, surau dan musolla di Selangor dalam usaha mengawal penularan pandemik COVID-19. Sempena bulan Ramadan tahun ini, Mardiah Hotel and Suites MHS menawarkan hidangan berbuka puasa dengan tema Warisan Bonda dengan aneka juadah tempatan dan antarabangsa. Pelanggan dalam masa sama dapat merasai suasana iftar berkonsepkan tradisional Melayu. Tahun ini kita banyak mengenengahkan makanan-makanan Melayu dan juga kita implement sekali dengan makanan-makanan international. Okey, yang paling kita akan feature tahun ini, signature dishes kita adalah kambing panggang salai kita dan juga Japanese serta dim sum, boleh dikatakan kesemua jenis juadah yang berkonsepkan multicultural cuisine kita letakkan dalam buffet kita tahun ini. Restoran Royal Songket menawarkan menu buffet Ramadan persis air tangan bonda dalam setiap hidangan. Antara menu utama yang ditawarkan ialah nasi kandar, ayam rempah kuzi, gulai lemak ikan merah, udang telur asin, sotong kamhyong di samping variasi sambal yang istimewa. Selain itu, pelanggan juga boleh menikmati masakan pilihan antarabangsa seperti garden salad, grilled chicken salad, klasik macaroni salad dan sebagainya. Jelas Syahril, hidangan smoky hickory roasted whole lamb merupakan hidangan paling hangat yang wajib dicuba. Tidak ketinggalan masakan selera Timur Tengah, Penang Bass, masakan panas, bazar minuman, masakan Cina dan Jepun, aneka mi, aneka cucur serta hidangan pemanis selera. Buffet Ramadan Warisan Bonda akan dibuka setiap hari bermula 4 April sehingga 1 Mei 2022 dan beroperasi dari jam 7 malam hingga 10 malam. Harga ditawarkan RM145 bagi dewasa, RM110 bagi warga emas berumur 60 tahun ke atas dan RM90 bagi kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun. Manakala bagi cuti hujung minggu dan cuti umum pula, harga ditawarkan RM200 bagi dewasa dan seorang kanak-kanak. Lebih menarik, pelanggan boleh menikmati potongan istimewa untuk tempahan awal sebelum 1 Ramadan untuk harga dewasa. Untuk maklumat lanjut dan tempahan, boleh hubungi nombor telefon dan email seperti yang tertera. Tycoon Muda, satu program inisiatif Universiti Malaysia Kelantan dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi untuk melahirkan usahawan muda di kalangan IPTA dan IPTS seluruh Malaysia. Jadi jangan lupa saksikan program itu pada setiap hari Rabu jam 9.30 malam di TV Al-Hijrah dan juga platform Facebook TV Al-Hijrah. Berehat seketika dari kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia. Kunjungilah dan terokailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Malaysia kaya dengan kepelbagaian kaum, seni dan budaya. Keindahan alam semula jadi, khazanah warisan alam, pulau dan pantai serta keenakan makanannya. Semuanya ada di sini. Jom kita cuti-cuti Malaysia. Selepas ini, jet pejuang rempuh sekolah 3 maut.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di Kemboja hari ini untuk lawatan rasmi 2 hari bagi mengukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Lawatan sulung itu atas undangan rakan sejawat beliau di Kemboja, Samdech Teko Hun Sen. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata, dalam lawatan ke Kemboja hari ini dan esok, Datuk Seri Ismail Sabri dijadualkan menghadap Raja Kemboja, Raja Norodom Sihamoni dan mengadakan pertemuan dengan Hun Sen. Kedua-dua pemimpin akan membincangkan inisiatif untuk mengukuhkan lagi hubungan Malaysia-Kemboja termasuk kerjasama pasca COVID-19, kerjasama ASEAN serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Datuk Seri Ismail Sabri turut dijadualkan mengadakan pertemuan dengan Presiden Senat dan Presiden Dewan Rakyat Kemboja selain berjumpa keluarga Malaysia yang berada di Kemboja. Sementara itu, dalam lawatan ke Thailand bermula esok hingga Sabtu ini, Perdana Menteri bakal mengadakan pertemuan dengan Prayuth bagi membincangkan hala tuju kerjasama pelbagai bidang antara Malaysia dengan Thailand. Ia meliputi kerjasama ekonomi, kerjasama pasca pandemik COVID-19, pembukaan sempadan serta kesaling hubungan di kawasan sempadan darat antara kedua-dua negara. Datuk Seri Ismail Sabri juga dijadualkan mengadakan sesi dengan Dewan Perniagaan Malaysia-Thailand MTCC dan sesi ramah mesra bersama keluarga Malaysia di Bangkok. Perdana Menteri akan diiringi Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias, Pengurusi Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Sharif serta pegawai kanan kerajaan. 3 maut selepas jet pejuang merempuh sebuah sekolah di Iran sekitar 1:30 tengah hari waktu tempatan. Jet pejuang F-5 itu terempas ke dalam bangunan sekolah yang ditutup akibat COVID-19. 2 juruterbang dan seorang orang awam maut dalam nahas di Bandar Tabriz. Menurut pegawai tentera Iran, 2 juruterbang tersebut bertindak mengorbankan nyawa mereka dengan mengemudi pesawat jauh dari kawasan perumahan sebelum terempas. Jet pejuang itu dalam penerbangan pulang daripada misi latihan apabila menghadapi masalah teknikal yang menghalangnya untuk mendarat. Pesawat itu merempuh dinding bangunan sekolah dan salah seorang yang maut adalah penduduk dari rumah berhampiran. Tentera Israel menembak mati seorang remaja Palestin di Al-Qadir dekat kawasan Baitul Laham. Israel kononnya mendakwa mangsa Muhammad Shihad, 14 tahun, antara 3 suspek yang disyaki terbabit membaling bom Molotov ke arah pengguna jalan raya. Zionis mendakwa ketika itu anggota tentera sedang menjalankan operasi anti pengganas di kawasan Al-Qadir di mana beberapa pemandu kenderaan awam menjadi sasaran serangan sejak beberapa bulan lalu. Tentera Zionis kemudian melepaskan tembakan ke arah suspek. Israel mendakwa berusaha memberikan bantuan namun suspek meninggal dunia. Korban terbaru itu berlaku selepas tentera Israel menembak mati seorang lagi remaja Palestin, Nehat Berghuti, 19 tahun, di tebing barat seminggu lalu. 2 hari sebelum itu, seorang lagi remaja berusia 17 tahun, Muhammad Abu Salah, ditembak selepas perbalahan berlaku ketika tentera Israel memusnahkan sebuah kediaman rakyat Palestin yang didakwa terbabit dalam pembunuhan penduduk Yahudi di tebing barat. Kerajaan menyasarkan matlamat satu keluarga, satu rumah menerusi mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara atau MPMMN yang berperanan menilaras dan memantau penyediaan rumah mampu milik di seluruh negara. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.